واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Apakah yang dimaksudkan dengan LGBTQ? Mari kita tengok dari segi makna LGBT itu sendiri. LGBT ini, L ni merujuk kepada lesbian, iaitu kecenderungan perempuan dengan perempuan. G, gay, iaitu kecenderungan lelaki kepada sex man. B, bisexual, seseorang boleh melakukan seksual kepada lelaki atau perempuan. T, transgender, iaitu seorang lelaki atau seorang perempuan yang berpawatakan berlawanan daripada alat kelaminnya. Dan Q adalah seseorang yang queer ni adalah berpakaian biasa dan sometimes dia bercenderungan untuk berlakon songsang. Itu maksud LGBTQ. Menurut Islam, amalan ini, LGBTQ ini adalah satu amalan yang tidak sihat, berbahaya dari sudut akidah, bahaya dari segi syariahnya dan bahaya juga daripada sudut kesihatan. Kerana amalan ini adalah amalan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul serta boleh mengundang kemurkaan, kemarahan Allah kepada mereka dan kepada kita jika kita tidak mengambil langkah pencegahan, langkah menegur, langkah membimbing kepada aktiviti-aktiviti yang mereka laksanakan. Umum mengetahui bahawa golongan LGBTQ sering mendapat kecaman dan dipandang sinis oleh masyarakat. Namun, kini terdapat pihak yang mula memberi sokongan dengan alasan tiada diskriminasi kepada golongan sebegini dan mereka juga layak memperjuangkan hak mereka. Pengaruh LGBTQ di setiap negara adalah berbeza mengikut agama dan budaya masing-masing. Sebagai contoh, di Eropah dan Amerika Syarikat, mereka kelihatan sangat terbuka dan menerima budaya songsang ini sebagai hak asasi manusia. Namun, tidak di Malaysia. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Bertarikh 14 Mei 2012, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan fatwa jenis penerima asnaf Al-Riqab Selangor kepada golongan tertentu. Antara yang disenaraikan sebagai penerima asnaf Al-Riqab ialah golongan yang dibelenggu gaya hidup songsang, termasuklah golongan LGBTQ. Asnaf Al-Riqab yang disalurkan hanya diberikan untuk golongan yang telah insaf dan ingin kembali ke pangkal jalan. Pengajaran kepada kisah Nabi Lut ni, bila kita melihat kepada satu kaum, namanya kaum Sodom, kaum di tempat nama Sodom, yang nama itu sendiri telah menjadi satu amalan yang tidak baik, itu sodomi. Jadi apa yang telah berlaku kepada kaum Nabi Lut, seperti yang kita sedia maklum, kaum Nabi Lut ini telah Allah sangat murka kepada mereka. Allah datangkan azab yang sangat maha pedih, sakitnya, maha pedih dia punya seksaannya, sehingga kan kaum Sodom ini, kita lihat, tak dapat kita nak tahu di manakah kaum Sodom ini. Benar kita diberi maklum kaum ini diterbalikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan itu, marilah kita muhasabah diri. Na'udzubillah, jangan disebabkan perlakuan ini menjadikan kita sebahagian daripada penerima siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran yang kita boleh dapat ni ialah marilah sama-sama kita melaksanakan tugas dakwah kita, membimbing komuniti LGBT ini ke arah mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua dapat hidup dengan lebih selamat, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap anak Adam pasti sering melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang rajin bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa terbuka dan terbentang luas. Namun, pintu taubat akan tertutup di saat nyawa seseorang ditarik dan ketika berlakunya hari kiamat. Jangan jadikan alasan usia yang masih muda dan menangguh bertaubat, kerana kematian tidak mengenal usia.
Sejak tahun 2012, MAIS telah melaksanakan program-program temu seru dengan penglibatan agensi agama seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan kerjasama ahli-ahli akademik serta agamawan dalam mendekati golongan LGBT. Ia kemudian diperkasakan lagi dengan penubuhan unit prihatin RIKOP pada tahun 2015 untuk membantu menangani masalah dan isu LGBT agar kembali ke pangkal jalan. Selari dengan Seksyen 7-1 dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 yang menyatakan, maka hendaklah menjadi kewajipan majlis untuk menggalakkan, mendorong, membantu dan mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Islam dalam negeri Selangor selaras dengan hukum syarak. Pelbagai program dilaksanakan oleh MAIS melibatkan kerjasama pelbagai pihak termasuklah agensi-agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan agensi agama. Tujuannya bukan sekadar memberikan perlindungan atau pemulihan tetapi juga menyampaikan dakwah dan ilmu Islam kepada golongan berkenaan. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bantuan-bantuan yang kita salurkan kepada kumpulan LGBTQ ini, pertamanya bantuan guru pembimbing kelas-kelas secara percuma, hadir ke kelas-kelas yang MAIS anjurkan secara percuma, tak perlu bayar pun. Yang kedua, galakan hadir ke kelas. Galakan hadir ke kelas, mereka hadir ke kelas, kita bagi sumbangan supaya mereka istiqomah untuk hadir ke kelas. Yang ketiga, bantuan-bantuan kecemasan jika mereka ditimpa musibah, banjir, kita InsyaAllah kita bantu mereka. Khususnya bantuan di segi rawatan spiritual Islam. Rawatan-rawatan Islam ni, jika kita ada beberapa pusat rawatan yang kita iktiraf, mereka segan kalau pergi tak bayar, malu. Jadi kita tolong bayarkan untuk mereka mendapat rawatan Islam. Memang rawatan Islam ni pun kadang tak minta pun sebenarnya, tapi segan. Yang keempat, yang kelima, bantuan ubat-ubatan. Bantuan ubat-ubatan jika mereka ini telah mengamalkan amalan salah ni dan Allah uji pula mereka dengan penyakit-penyakit berjangkit seperti penyakit HIV, penyakit sifilis, kita bantu dari segi ubat-ubatan. Itu antara bantuan-bantuan yang mereka dapatlah. Di samping mereka ini juga boleh dibanci sebagai asnaf fakir dan miskin. Mereka layak untuk mendapat bantuan-bantuan asnaf fakir atau miskin seperti bantuan bulanan, bantuan sewa rumah, bantuan hari raya dan sebagainya. Mengambil peduli tentang golongan LGBTQ ini bukanlah tiket untuk kita mengecam dan menjatuhkan hukum kepada golongan sebegini. Sebagai umat Islam, kita dituntut membimbing mereka ke arah amar ma'ruf nahi mungkar. Cegahlah kemungkaran dengan tangan, jika tidak mampu cegahlah dengan lidah. Jika tidak mampu juga cegahlah dengan hati. Maka itulah selemah-lemah iman.